Salam sejahtera, Anda bersama saya Milta Insor dalam Berita TV Miau bersiaran langsung dari Studio Miau akan menyampaikan berita mengenai perpaduan dalam Malaysia. Perpaduan merupakan keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Pada era globalisasi ini, secara umumnya rakyat Malaysia tidak mempunyai isu dalam hal perpaduan. Namun, rakyat dijadikan bahan berpolitik sehingga menimbulkan isu perkauman, ekonomi dan keagamaan. Hal ini menyebabkan masyarakat berbilang kaum kurang berinteraksi dan wujud sedikit perselisihan. Persoalannya, apakah cara untuk memupuk perpaduan berbilang kaum di Malaysia? Dengan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan pendapat-pendapat saudari-saudari ini mengenai perpaduan yang berbilang kaum di Malaysia. Kepada Milta yang berada di Studio Miau, melalui pendidikan, perpaduan dapat dipupuk apabila sukatan pelajaran yang seragam, iaitu sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya adalah dianggap sebagai salah satu asas sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara. Oleh itu, mata pelajaran sejarah dapat dijamin memupuk semangat perpaduan dan perasaan hormat menghormati, terutama dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan adat resam. Malah, sukatan pelajaran yang seragam membolehkan pandangan dunia setiap kaum di Malaysia adalah sama dan tidak mewujudkan perselisihan dalam persefahaman. Sekian, terima kasih. Milta yang berada di Studio Miau. Seperti yang anda boleh lihat, saya kini berada di Gerai Politeknik Kota Kinabalu. Isu semasa di Malaysia juga mampu memupuk perpaduan rakyat yang berbilang bangsa, turut boleh dilihat melalui aspek ekonomi. Isu semasa tersebut bertajuk Tubuh Perniagaan Sosial Bantu Masyarakat Secara Lebih Mampan yang dikongsi oleh Bernama. Sebelum itu, anda semua pasti tertanya, apa itu perniagaan sosial, bukan? Perniagaan sosial merupakan satu lagi alat, bukan keuntungan yang sesuai digunakan untuk memenuhi misi penggerak perusahaan sosial untuk menyumbang kepada masyarakat dalam keadaan yang sihat. Penerima hadiah keamanan Nobel, Profesor Muhammad Yunus yang dianggap sebagai bapa perniagaan sosial berkata, perniagaan di negara ini boleh menjalankan perniagaan sosial untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, sekaligus dapat menyumbang semula kepada rakyat lebih mampan. Tambahan pula, beliau juga menjelaskan bahawa tujuan perniagaan sosial bukan untuk menjana wang kepada diri sendiri, sebaliknya menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Di samping itu, perniagaan sosial mempunyai peluang yang besar untuk dijadikan sebagai pekerjaan yang stabil kepada semua lapisan masyarakat dan dalam masa yang sama dapat menyatukan semua lapisan masyarakat, termasuklah komuniti terpinggir. Kesannya, ia dapat memberi impak yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. Baiklah semua, itu sahaja daripada saya, Hana Dania Gomez. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Milta. Menurut isu semasa di Malaysia, berita harian Astro Awani yang bertajuk Isu Perkauman Hanya Model Ahli Politik, Rakyat Tiada Masalah yang ditegaskan oleh Ahli Parlimen Belia Malaysia Farid Aidi bahawa sebilangan ahli politik telah mengapi-apikan permusuhan atas kepentingan peribadi dan parti masing-masing, terutamanya ketika parti-parti politik bersaing dalam peringkat politik negara yang melibatkan sebahagian parti berpecah kerana berbeza ideologi mengikut bangsa sendiri. Justeru, beliau melihat inisiatif kerajaan dalam memupuk perpaduan dari peringkat sekolah sangatlah efisien. Dari sini,
Kita semua perlulah sedia maklum bahawa dari aspek politik, perpaduan rakyat Malaysia sangat dapat dipupuk jika ahli politik bersikap prihatin dan bertanggungjawab dalam bidang politik agar menjadi pemangkin kepada perpaduan rakyat Malaysia. Jelaslah bahawa sebahagian rakyat Malaysia yang berbilang kaum saling menghormati dan mengeratkan hubungan sesama sendiri terutamanya yang berada di sekolah yang menempatkan pelbagai kaum. Misalnya kaum Melayu, Cina dan India. Terima kasih Milta daripada Studio Miau. Kini saya berada di Dewan Revisi Politeknik Kinabalu. Kita perlu tahu bahawa Malaysia mempunyai berbilang budaya dan kaum. Pada asasnya, hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini adalah keunikan yang seharusnya menjadi kebanggaan kepada rakyat kita. Keharmonian dalam kalangan masyarakat ini menjadikan Malaysia antara negara yang sering dijadikan buah mulut masyarakat antara bangsa. Pada dasarnya, telah mewujudkan beberapa isu yang melibatkan perpaduan di kalangan orang ramai. Kita sedia maklum bahawa masyarakat yang harmoni ini adalah seseorang yang mempunyai kesantunan dalam diri sendiri. Justru hubungan erat dapat diaplikasikan melalui ketika rumah terbuka di mana seseorang perlu berpakaian sopan dan tuan rumah bersiap sedia dengan hati yang terbuka melayani tetamunya. Dalam menyemai perpaduan ini, ia merangkumi pelbagai aspek dari segi adat, budaya, perayaan, agama, pakaian, dan makanan. Ini boleh dikatakan melalui kaum Cina dan Hindu merayakan Hari Raya Aidilfitri di rumah terbuka jiran tetangganya. Mereka memakai baju tradisional mereka untuk memeriahkan lagi keadaan. Selain itu, mereka juga menikmati makanan tradisional yang telah dihidangkan. Itu saja daripada saya, Michelle Singh. Kini kembali kepada Studio Miau. Terima kasih kepada Milta Insor di Studio Miau. Anda kini bersama saya Hezia Serina dalam segmen Toleransi Agama di Malaysia. Agama ialah pegangan yang memandu penganutnya untuk hidup mengikut kepercayaan yang diajar. Sebahagian daripada ajarannya bersifat tetap dan tidak boleh diubah sesuka hati. Antara perkataan yang sering disebut dalam menguruskan perbezaan agama ialah toleransi dan hormat menghormati. Itulah antara keunikan di Malaysia, ialah penduduknya berbilang bangsa dan agama. Sungguh pun demikian, rakyat tetap hidup aman dan harmoni sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 dan pembentukan Malaysia pada 1963. Walaupun terdapat beberapa insiden pergeseran akibat salah faham, semuanya dapat ditangani dan keharmonian terus dikecapi sehingga kini. Selepas 64 tahun merdeka dan 58 tahun berada dalam sebuah keluarga besar Malaysia, pemimpin serta rakyat harus memandang ke hadapan supaya selepas 64 tahun merdeka dan 58 tahun berada dalam sebuah keluarga besar Malaysia, pemimpin serta rakyat harus memandang ke hadapan supaya nikmat perpaduan dapat diperkukuhkan dan dipertahankan. Kepelbagaian yang ada menuntut pengurusan masyarakat dengan penuh hikmah dan bijaksana. Berbeza dengan negara barat, agama memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia dan juga menyumbang kepada kerencaman fabrik budaya dan sosial negara. Ini dengan jelas dapat dilihat melalui pelbagai bentuk perayaan dan acara keagamaan yang menjadi sebahagian daripada kalender perayaan negara. Jumlah dan peratus penduduk mengikut agama di Malaysia yang dicatatkan setakat ini yaitu pada tahun 2020 menunjukkan agama Islam sebanyak 63.5%, diikuti dengan agama Kristen yaitu sebanyak 9.1%,
agama Buddha sebanyak 18,7%, seterusnya agama Hindu yaitu sebanyak 6,1%, dan lain-lain yaitu sebanyak 0,9%. Sekian itu saja daripada saya Hezia Serina. Kita kembali ke studio Miau bersama Milta Insor. Penutup bicara, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa merupakan titik utama demi kesejahteraan negara seiring dengan kemajuan ekonomi dan ketelusan politik negara. Hal ini mampu mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain. Maka, terbuktilah bahawa nilai etika dan peradaban sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama dalam melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan sentiasa hidup saling hormat-menghormati. Sekian sahaja daripada saya, Pauline Posiu, kembali bersama Milta yang berada di Studio Miau. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan oleh 6 orang saudari mengenai cara untuk memupuk perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.